Subtopik yang terakhir pada hari ini ialah 2.4 Perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Nasionalisme di Asia Tenggara berakar umbi daripada gerakan membebaskan diri daripada penjajahan kuasa barat seperti yang berlaku di Filipina, Burma, Vietnam dan Indonesia. Namun begitu, di Thailand, gerakan nasionalisme bersifat menuntut pembaharuan dalam pentadbiran ke arah mengekalkan kedaulatan daripada ancaman imperialisme. Nasionalisme di Filipina. Nasionalisme di Filipina muncul untuk menghapuskan penjajahan asing. Antara tokoh nasionalis penting termasuklah Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo. Pertama sekali, nasionalisme di Filipina. Nasionalisme di Filipina muncul untuk menghapuskan penjajahan asing. Antara tokoh nasionalis penting termasuklah Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo. Nasionalisme peringkat awal berbentuk gerakan propaganda yang dipimpin oleh Jose Rizal. Gerakan ini menuntut Filipina dijadikan sebahagian daripada wilayah Spanyol yang mempunyai hak yang sama seperti bangsa Spanyol. Jose Rizal menubuhkan Liga Filipina pada tahun 1892 untuk mendesak Sepanyol melakukan perubahan politik, ekonomi dan sosial. Namun begitu, kegagalan propaganda mencetuskan idea lebih radikal. Bonifacio menubuhkan Katipunan untuk memperoleh merdeka melalui revolusi, menggunakan akhbar kalayan untuk sebar idea revolusi. Bonifacio dan Aguinaldo telah memimpin Katipunan melancarkan revolusi Filipina pada tahun 1896 untuk menyingkirkan pemerintahan Spanyol. Namun usaha itu gagal. Oleh hal yang demikian, Aguinaldo kemudiannya bekerjasama dengan Amerika Syarikat dan berjaya mengusir Sepanyol dari Filipina. Namun begitu, pengisytiharan kemerdekaan Filipina oleh Aguinaldo pada tahun 1859 tidak diiktiraf Amerika Syarikat. Sebaliknya, meletakkan Filipina di bawah penguasaan Amerika Syarikat. Di bawah penjajahan Amerika Syarikat, golongan nasionalis ini mengubah strategi perjuangan dengan menggunakan saluran diplomasi melalui parti politik sederhana. Pendekatan kerjasama membolehkan Sergio Osmeña, pemimpin parti nasionalis, dilantik menganggotai Dewan Perhimpunan Filipina pada tahun 1907. Gerakan menuntut kemerdekaan ini diteruskan nasionalis sehingga Perang Dunia Kedua. Yang kedua, nasionalisme Burma ataupun dikenali sebagai Myanmar. Nasionalisme di Burma ialah manifestasi perjuangan golongan kelas menengah Samin Buddha ataupun dikenali sebagai Ponggi, Takin, dikenali sebagai Swazar University dan petani. Nasionalisme digerakkan oleh golongan kelas pertengahan berpendidikan barat berikutan pengaruh British yang mengancam kedudukan agama Buddha. Mereka menubuhkan Persatuan Belia Buddha pada tahun 1906. Persatuan ini untuk mengekalkan tradisi Buddha, pendidikan dan kebudayaan Burma. Persatuan tersebut juga menggunakan isu kasut untuk membangkitkan nasionalisme. Selepas diambil alih oleh pemimpin yang lebih radikal seperti U Ba Pe, persatuan tersebut dinamakan sebagai Majlis Persatuan Persatuan Burma. Isu yang berkaitan dengan bangsa Burma pula diperjuangkan. Menjelang tahun 1920, revolusi pelajar menuntut penubuhan universiti untuk mereka. Golongan Samin Buddha menubuhkan Majlis Sangha Samagi dan mencetuskan pemberontakan Sayasan pada tahun 1930 hingga 1932. Pemberontakan yang diketuai oleh Sayasan iaitu Begas Ponggi mendapat sokongan golongan petani yang terbeban dengan pelbagai jenis cukai.
Perkembangan nasionalisme berikutnya dipengaruhi oleh pengenalan Perlembagaan Burma pada tahun 1935 yang memisahkan Burma dan India. Perlembagaan tersebut merangsang perjuangan ke arah berkerajaan sendiri. Golongan terkini menubuhkan Parti Dobama Asyayon, iaitu yang maksud kami orang Burma, untuk memperjuangkan kemerdekaan Burma. Pemimpin parti seperti Aung San, Kianain dan UNO menggelar diri sebagai Takin, yang bermaksud tuan, dan menegaskan orang Burma mesti bertuankan orang Burma. Dr. Bamau memenangi pilihan raya pada tahun 1937 dan dilantik sebagai Perdana Menteri pertama. Yang info yang kecil tu ialah ringkasan perkembangan nasionalisme di Burma. Pada tahun 1886, Burma dijajah oleh British dan diisytiharkan sebagai Empire British India. Pada tahun 1935, Burma dipisahkan daripada India, dan pada tahun 1988 nama Burma ditukarkan kepada Myanmar. Nasionalisme di Vietnam. Apakah nasionalisme di Vietnam? Nasionalisme di Vietnam muncul akibat perubahan sosiopolitik dan sosioekonomi selepas kedatangan Perancis pada tahun 1918. Gerakan nasionalisme Vietnam dipelopori oleh golongan bangsawan dan pegawai dari golongan Mandarin. Golongan Mandarin ialah pembesar yang menerima pendidikan Confucius. Golongan ini memperjuangkan pemulihan sistem beraja. Kemunculan golongan intelektual meningkatkan kesedaran politik dan gerakan anti-Perancis. Nasionalisme Vietnam disalurkan melalui akhbar, Tribune Indige dan Croce Vele yang mengkritik penindasan Perancis. Gerakan nasionalisme Vietnam selepas Perang Dunia Pertama bercorak revolusi yang didukung oleh dua aliran ideologi, iaitu nasionalisme dan komunisme. Nasionalisme mempunyai parti utama iaitu Vietnam Quoc Dang Dang VNQDD atau Parti Nasional Vietnam pimpinan Nguyen Tai Hoc. Parti Nasionalisme Vietnam pimpinan Nguyen Tai Hoc, manakala golongan komunis diterujuk oleh Parti Komunis Vietnam PKV pimpinan Ho Chi Minh. Perjuangan VNQDD berteraskan demokrasi, nasionalisme dan sosialisme. Parti ini melancarkan pemberontakan pada tahun 1930 untuk mengusir Perancis dan menubuhkan kerajaan Republik Vietnam. Peristiwa ini memberikan kesempatan kepada Perancis untuk melumpuhkan gerakan untuk menangkap pemimpin VNQDD dan menghukum Nguyen Tai Hoc. Pada bulan September 1945, Ho Chi Minh berjaya isytiharkan kemerdekaan Republik Demokratik Vietnam di Hanoi, Vietnam Utara. Beliau dilantik sebagai Presiden pertama. Vietnam Selatan berpusat di Saigon, berada di bawah Perancis dan Amerika Syarikat. Gerakan menentang Barat diteruskan sehingga Republik Vietnam pada tahun 1976. Yang keempat, nasionalisme di Indonesia. Nasionalisme di Indonesia berkisarkan isu pendidikan untuk mengubah nasib rakyat akibat dasar Belanda. Raden Ajeng Kartini mempelopori perjuangan untuk memajukan pendidikan kaum wanita. Karya Kartini, terutama surat yang diutus kepada rakan-rakannya di Eropah, dibukukan dan diterbitkan dengan judul Hilang Gelap Terbitlah Terang pada tahun 1911. Karya ini diterjemah ke bahasa Inggeris dengan judul Letters of Japanese Princess. Karya mendedahkan dasar diskriminasi Belanda yang menindas dan membawa kemunduran.
Edaran nasionalisme seterusnya berkembang dengan kemunculan pertubuhan yang lebih tersusun seperti Muhammadiyah untuk mempertahankan agama Islam daripada sekularisme Barat. Gerakan nasionalisme menjadi semakin radikal dengan penubuhan parti politik yang memperjuangkan kemerdekaan seperti Syarikat Islam (SI), Partai Komunis Indonesia (PNI), iaitu sebuah parti yang berpengaruh di bawah pimpinan Soekarno. Kepimpinan Soekarno menjadi PNI sebagai sebuah parti yang berpengaruh. Pada tahun 1928, pemuda Indonesia melahirkan Ikrar Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak nasionalisme. 3 asas dalam sumpah tersebut ialah satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Soekarno mempelopori Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). PPKI ni ialah gabungan organisasi dan parti politik Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir, nasionalisme di Thailand. Nasionalisme di Thailand berbeza daripada gerakan nasionalisme di negara lain di Asia Tenggara yang bersifat anti penjajah dan kemerdekaan. Gerakan nasionalisme di Thailand bertujuan mempertahankan kedaulatan negara serta tuntut penlibatan rakyat dalam pemerintahan. Nasionalisme di Thailand dipelopori oleh Raja Thailand sendiri melalui diplomasi dan pemodenan. Raja Mongkut membina hubungan baik dengan kuasa barat seperti British, Amerika Syarikat dan Perancis. Langkah ini iaitu pemodenan dengan melaksanakan birokrasi barat. Penasihat barat dibawa masuk untuk melatih pegawai tempatan dalam pentadbiran kewangan, pelabuhan, kastam, ketenteraan dan polis. Guru barat dari British juga dipanggil masuk untuk melaksanakan pendidikan barat. Hal ini membentuk imej Thailand sebagai negara bersahabat dengan barat. Pemodenan negara dan dasar terbuka Raja Mongkut diteruskan oleh putera baginda, iaitu Raja Chulalongkorn, untuk menjadikan Thailand negara yang bebas daripada penjajahan kuasa barat, khususnya British. Nasionalisme dalam kalangan rakyat timbul semasa pemerintahan Raja Vajiralongkorn. Kelemahan pentadbiran Raja Vajiralongkorn menimbulkan kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik oleh kerabat diraja. Sementara itu, Naipridi Panomyong dan Field Marshal Phibul Songkram menubuhkan Parti Rakyat dan melancarkan revolusi Thai. Mereka menamatkan pemerintahan raja berkuasa mutlak. Pemerintahan beraja berperlembagaan diperkenalkan dengan meletakkan raja pada kedudukan tertinggi, tetapi tidak mencampuri urusan pentadbiran kerajaan Thailand yang dijalankan oleh Perdana Menteri. Nasionalisme seterusnya berkisarkan rasa tidak puas hati rakyat terhadap penguasaan ekonomi oleh kapitalis barat dan orang Cina. Perdana Menteri Phibul Songkram meluluskan undang-undang menyekat penguasaan ekonomi orang Cina. Semasa Perang Dunia Kedua, dasar bekerjasama dengan Jepun menyebabkan Thailand tidak dijajah oleh Jepun. Thailand turut memperoleh hak semula terhadap wilayah di Indochina dan negeri utara Tanah Melayu. Kita ada fakta menarik tentang Thailand. Nama asal Thailand ialah Siam. Pada tahun 1939, Siam ditukarkan kepada Thailand yang bermaksud Tanah Bebas. Birokrasi Barat Raja Mongkut tadi sebelum disambung oleh putera baginda iaitu Raja Chulalongkorn. Sebelum itu, birokrasi ni bermaksud peraturan ataupun sistem pentadbiran diorang. Membawa masuk 80 orang penasihat barat, penasihat kewangan, pelabuhan dan polis dari Britain, penasihat kastam dari Amerika Syarikat, penasihat ketenteraan dari Perancis.
akhirnya kita sudah sampai ke penghujungnya. Saya ingin menyusun 10 jari memohon maaf jika ada tersalah bahasa, terkasar bahasa, tersalah tutur bicara, typo, notifikasi yang mengganggu, kerana saya hanyalah manusia, insan biasa yang tidak dapat lari daripada kesalahan dan ingin membaiki diri untuk menjadi lebih terbaik. Sekian, terima kasih.